Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum kepada Puan Hamira, di mana di sini kami ingin memohon maaf kerana kami mempunyai masalah teknikal di mana semasa kami melaksanakan tugasan iaitu melakukan komunikasi ataupun conversations bersama dengan guru-guru yang berpengalaman, kami mempunyai masalah teknikal di mana tidak mempunyai data belakang suara. Jadi di sini saya ingin menerangkan apa yang telah diceritakan ataupun dikatakan oleh dua orang pihak guru tersebut. Okey, untuk guru yang pertama iaitu Puan Atikah binti Wazalauddin. Beliau berumur 24 tahun dan tempoh mengajar beliau ialah selama 2 tahun 3 bulan dan beliau mengajar di institusi pendidikan awal kanak-kanak di Tadika Bijinis Bandar Baru Siti Noor Perdana, Perak. Untuk soalan pertama yang kami berikan kepada Puan Atikah ialah berkenaan dengan standard kandungan sirah, iaitu soalan pertama, adakah kanak-kanak dapat mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW dan keluarganya? Yang kedua, adakah kanak-kanak memahami peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW seperti peristiwa tentera bergajah? Dan yang ketiga, adakah kanak-kanak dapat mengetahui dan mengamalkan akhlak sifat Nabi Muhammad SAW? Jawapan yang beliau nyatakan berkenaan dengan standard kandungan sirah iaitu melalui pengalaman beliau mengenai standard kandungan sirah, murid dapat mengetahui sebersedikit peristiwa berkaitan Nabi Muhammad SAW melalui kaedah yang digunakan oleh tadika yang beliau bekerja. Pada setiap hari Jumaat, mereka akan menceritakan kisah sirah Nabi Muhammad SAW secara ringkas kepada murid dan juga menyatakan bahawa murid juga akan diberikan pengetahuan berkaitan amalan dan akhlak sifat seperti peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Walau bagaimanapun, mengikut pengalaman beliau selama mengajar di sebuah institusi pendidikan awal kanak-kanak yang beliau bekerja iaitu selama 2 tahun 3 bulan, subjek atau standard kandungan sirah ini lebih didedahkan kepada murid yang berlingkungan umur 5 hingga 6 tahun sahaja. Manakala murid lingkungan 4 tahun masih diberikan pendedahan untuk mengetahui tentang sirah atau peristiwa Nabi, tetapi hanya menceritakan perkara-perkara asas sahaja. Okay, untuk soalan seterusnya untuk Puan Atikah ialah berkenaan dengan standard kandungan jawi, di mana adakah kanak-kanak dapat menyebut huruf-huruf jawi? Yang kedua, adakah kanak-kanak dapat mengenal pasti bentuk huruf jawi? Dan yang ketiga, adakah kanak-kanak dapat menulis huruf jawi? Jawapan yang beliau nyatakan melalui standard kandungan jawi, melalui pengalaman beliau mengenai standard kandungan jawi, murid sememangnya akan mempelajari tentang huruf dan bentuk huruf jawi. Misalnya seperti alif bata dan nombor asas 1 hingga 10 dalam bahasa Arab atau perkataan mudah dalam jawi. Antara kaedah atau cara yang beliau lakukan selain daripada menggunakan buku rujukan atau latihan untuk menarik murid ialah dengan menggunakan kaedah mendengar irama muzik dan membuat beberapa bahan bantu mengajar DIY supaya dapat menarik perhatian murid tersebut mempelajari jawi dan juga perkara-perkara asas seperti alif bata dan juga nombor asas seperti 1 hingga 10 dengan secara lebih mendalam. Untuk soalan terakhir yang kami berikan kepada Puan Atikah iaitu berkenaan dengan standard kandungan akidah. Adakah kanak-kanak dapat mengamalkan kalimah syahadah sebagai asas keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang kedua, adakah kanak-kanak boleh memahami asas beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan yang ketiga, adakah kanak-kanak dapat memahami dan menyebut rukun iman? Dan yang keempat, adakah kanak-kanak dapat menjelaskan nama-nama Allah? Ini adalah jawapan yang diberikan oleh Puan Atikah berkenaan dengan standard kandungan akidah, di mana melalui pengalaman beliau mengenai standard kandungan akidah, murid sememangnya mempelajari untuk mengamalkan kalimah syahadah dan perkara asas beriman kepada Allah. Berdasarkan institusi pendidikan awal kanak-kanak yang beliau bekerja, mereka mempunyai daycare di sebelah petang
selain daripada pembelajaran di dalam bilik darjah. Melalui daycare ini, murid akan dibiasakan dan akan diajarkan untuk mengucap kalimah syahadah sebelum beristirahat. Misalnya seperti sebelum tidur, murid dipraktikkan untuk mengucap kalimah syahadah. Seterusnya, melalui standard kandungan akidah ini juga, beliau menggunakan konsep atau cara yang sama untuk menarik minat murid seperti menggunakan muzik atau irama lagu berkaitan dengan rukun iman dan nama-nama Allah sebagai contohnya adalah Asmaul Husna. Walau bagaimanapun, murid tidak diberikan pendedahan untuk mempelajari 99 nama Allah Asmaul Husna dan hanya sebahagian sahaja yang mereka akan pelajari. Sebagai contohnya adalah Ar-Rahman, iaitu yang Maha Pemurah, Ar-Rahim, iaitu yang Maha Penyayang, dan Al-Malik, yang Maha Berkuasa. Seterusnya adalah guru yang kami pilih, guru yang berpengalaman, iaitu Puan Akilah binti Wan Zalauddin. Beliau berumur 21 tahun dan tempoh mengajar beliau ialah selama 2 tahun, dan beliau juga merupakan pekerja di institusi pendidikan orang kanak-kanak Tadika Bijinas Bandar Baru Setiawan, Perak. Beliau dan juga Puan Atikah adalah adik-beradik di mana mereka bekerja di sebuah tadika ini selepas menghabiskan SPM, tetapi mereka berdua ini mempunyai pengalaman yang berbeza. Untuk soalan pertama yang diberikan oleh Puan Akilah, iaitu berkenaan dengan standard kandungan Al-Quran, di mana soalan pertama, adakah kanak-kanak boleh mengetahui huruf hijaiyah? Yang kedua, adakah kanak-kanak dapat menghafaz beberapa surah seperti surah Al-Fatihah? Dan yang ketiga, adakah kanak-kanak dapat menyebut nombor atau perkataan mudah dalam bahasa Arab? Okey, ini adalah jawapan yang beliau nyatakan, iaitu berdasarkan standard kandungan Al-Quran. Melalui standard kandungan Al-Quran, beliau menyatakan bahawa murid-murid akan diberikan buku Iqra sebagai permulaan untuk mengenali huruf hijaiyah. Berdasarkan pengalaman beliau, murid dapat mengenal huruf hijaiyah dengan baik. Selain itu, murid yang berlingkungan umur 5 hingga 6 tahun, mereka dapat dan mampu menghafal beberapa surah pendek seperti surah 3 Qul. Antara aktiviti atau inisiatif yang dilakukan oleh pihak tadika yang bekerja ialah pada setiap hari Jumaat, mereka melakukan praktikal solat untuk membiasakan atau memfasihkan murid membaca surah Al-Fatihah dan surah 3 Qul pilihan. Seterusnya, melalui inisiatif atau teknik yang mereka lakukan, iaitu dengan menjalankan aktiviti ataupun program praktikal solat, hampir 75% murid mampu menyebut nombor dan beberapa perkataan mudah dalam bahasa Arab. Manakala baki daripada 75%, iaitu 25%, murid mereka agak sukar untuk menyebut perkataan dan nombor asas atau mudah dalam bahasa Arab walaupun telah melaksanakan aktiviti praktikal solat pada setiap hari Jumaat. Seterusnya, soalan iaitu soalan berkaitan dengan standard kandungan ibadah, di mana soalan pertama yang kami berikan kepada beliau ialah adakah kanak-kanak dapat mengenali anggota wuduk dan menyebut rukun berwuduk serta berjaya melafazkan niat berwuduk dengan betul. Yang kedua, adakah kanak-kanak dapat menunjukkan had aurat ketika solat? Yang ketiga, adakah kanak-kanak dapat menyatakan waktu solat fardu? Dan yang terakhir, adakah kanak-kanak dapat menyebut nama-nama solat fardu? Okey, ini adalah jawapan yang beliau nyatakan kepada kami, iaitu melalui standard kandungan ibadah. Melalui pengalaman beliau mengenai standard kandungan ibadah, beliau menyatakan murid dapat mengenali anggota wuduk, menyatakan rukun wuduk serta fasih melafazkan niat wuduk dengan baik. Seterusnya, terdapat cara yang digunakan oleh pihak tadika yang beliau bekerja, iaitu pada setiap hari Khamis mereka mengadakan praktikal wuduk. Dengan kaedah ini, murid dapat mengasah kemahiran mereka mengenai cara melakukan ibadah seperti menyebut atau menghafal niat berwuduk serta cara bagaimana ingin mengambil wuduk. Di samping itu, dengan kaedah ini juga murid dapat mengetahui dan menunjukkan had aurat semasa melaksanakan ibadah solat. Akhir sekali, murid yang berlingkungan umur 6 tahun, mereka dapat mengetahui 5 jenis solat fardu.
Walau bagaimanapun, terdapat juga segelintir murid berlingkungan 6 tahun yang tidak dapat mencapai tahap penguasaannya, iaitu mereka agak keliru apabila masuknya waktu solat fardu. Mereka tidak tahu solat fardu apa yang perlu dilakukan atau dilaksanakan. Makanya bagi murid yang berlingkungan umur 4 hingga 5 tahun, mereka masih hanya mampu untuk mengenali nama-nama solat fardu sahaja. Seterusnya adalah soalan yang terakhir yang kami berikan kepada Puan Akilah, di mana ia berkenaan dengan standard kandungan akhlak. Yang soalan pertama, adakah kanak-kanak dapat menunjukkan adab semasa makan dan minum? Soalan kedua, adakah kanak-kanak dapat menunjukkan adab yang baik terhadap ibu bapa serta rakan sebayanya? Dan yang ketiga, adakah kanak-kanak dapat mengamalkan lafaz bismillah ataupun lafaz-lafaz yang asas? Untuk yang akhir, di mana jawapan beliau berkenaan dengan standard kandungan akhlak. Melalui pengalaman beliau, berdasarkan standard kandungan akhlak, murid mampu menunjukkan adab semasa makan dan minum. Beliau juga ada memberitahu kami beberapa perkara tambahan, iaitu kadang-kadang murid akan menegur rakan mereka apabila tidak mengikuti etika atau adab semasa makan dan minum. Sebagai contoh, rakan mereka makan dan minum secara berdiri atau sambil bercakap, maka murid tersebut akan menegur dan memberitahu etika dan adab yang sepatutnya dilakukan semasa makan dan minum kepada kawan dia, rakannya. Selain itu, murid juga berjaya fasih dalam melaksanakan amalan asas semasa makan dan minum. Umpamanya melafazkan bismillah dan membaca doa sebelum dan selepas makan. Akhir sekali, melalui cara atau kaedah yang beliau lakukan, dia juga berjaya untuk mendidik murid beliau untuk menunjukkan adab yang baik sesama rakan dan sewaktu bersama ibu bapa mereka. Sebagai contoh, murid dapat menunjukkan sikap syukur berterima kasih dan meminta maaf sekiranya melakukan kesalahan sesama rakan dan sewaktu bersama ibu bapa mereka. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.